Semua kampung dia pergi kecuali 4 tempat. Satu, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, kata Dajjal, ni Dajjal sebut sendiri, aku tidak boleh memasuki masjid di Madinah kerana setiap penjuru dikawal oleh para malaikat yang bersenjata. Wallahu alam. Adakah kita orang biasa waktu tu nampak? Wallahu alam. Mekah, Madinah, Masjidul Aqsa dan juga At-Tur. Sebagian ulama sebut Masjidul Tur. 4 tempat. Apabila sampai di Madinah, nak masuk ke dalam kawasan itu tak boleh sebab dipenuhi para malaikat di setiap penjuru. Dajjal pun ke belakang sampai ke kawasan Uhud. Dia pun naik bukit Uhud dengan pengikut-pengikutnya. Dia pun tunjuk, tuan-tuan tengok, dia pun tunjuk ke Masjid An-Nabawi ketika itu daripada atas bukit Uhud. Siapa yang pernah pergi umrah ziarah Uhud, dia akan faham bukit tu. Bukit tu agak tinggi, hampir 1 kilometer ketinggian dia. 1 kilometer tinggi. Kita boleh nampak bukit yang cantik warnanya, bukit yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mencintai bukit itu. Dajjal akan naik bukit itu dengan pengikut-pengikutnya. Dia pun tunjuk ke Masjid An-Nabawi. Dia kata, atarawna hadzal qasr al-abyad, nampak tak istana putih di jauh di sana? Kenapa Dajjal sebut istana putih? Tuan-tuan tengok Masjid An-Nabawi hari ini. Masjid An-Nabawi hari ini nampak macam istana tak? Ya, ia kelihatan seperti istana. Mereka pun jawab, ya, hadza Masjidu Ahmad, itu adalah Masjid Ahmad. Kemudian Dajjal pun menempatkan pasukannya di Sabiqah Al-Jaraf. Sabiqah Al-Jaraf ini di mana? Dekat dengan Uhud, kawasan-kawasan itulah. Bila tak boleh masuk dalam Masjid An-Nabawi, dia pun berkemah dengan pasukannya di situ. Dalam bahasa Arab dia sebut fayad'u ruwaqahu. Dia pun letakkan kem tentera dia di situ. Berlaku 3 gegaran. Hadis ni nama dia peristiwa Khalas. Bila berlaku gegaran pertama, keluar munafik, munafiqah, fasik, fasiqah. Ramai keluar. Gegaran kedua, keluar munafik, munafiqah, fasik, fasiqah daripada dalam bumi Madinah yang Dajjal tak boleh masuk tadi. Mereka ini keluar selepas berlaku gegaran menuju kepada kumpulan Dajjal dan bersatu dengan kumpulan Dajjal. Wal'iyadzubillah. Dan apabila bumi Madinah bergegar untuk kali yang ketiga, keluar laki-laki fasik, wanita-wanita fasiqah, laki-laki munafik, wanita-wanita munafiqah, tidak berbaki seorang pun dalam bumi Madinah. Tuan-tuan, fasik ni yang melazimi dosa besar tanpa bertaubat kepada Allah, seperti meninggalkan solat sengaja. Dajjal pun duduk di situ. Untuk beberapa ketika keluar satu orang lelaki. Nabi sebut lelaki terbaik umat Nabi, bukan Imam Mahdi, ini orang lain. Laki-laki ni yang akan hidup nanti, wallahu alam siapa laki-laki ni. Dia belajar hadis ini, dia membaca hadis ini. Kata para ulama, apa bukti bahawa dia membaca? Peristiwa ini bukti dia, iaitu laki ni keluar daripada bumi Madinah. Dia dah tak tahan tengok ramai umat Nabi hilang iman. Dia keluar, dia sampai di kawasan kem tentera Dajjal, jumpa dengan tentera di bawah. Tentera-tentera tanya, ke mana kamu nak pergi? Aku nak jumpa dengan penipu besar. Tentera-tentera ni kata, kamu maksudkan Tuhan kami? Bukan Tuhan, itu Dajjal, penipu besar. Mereka pun pegang dia, nak bunuh lelaki ni. Kemudian ada sebahagian yang lain kata, jangan, bukankah Tuhan kita pesan biarkan dia yang bunuh? Oh betul, bawa dia, heret dia. Ini hadis yang panjang. Hadis itu sahih. Bila berdepan dengan Dajjal, laki ni kata, asyhadu annakal kadzabul a'war. Aku bersaksi bahawa kamu adalah penipu besar yang bermata satu, mata dua tapi melihat satu.
kan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada semua orang, dia kata, bersaksilah nabi kamu berpesan, dia ni penipu, dia bukan Tuhan, dia adalah penipu besar. Maka tentera pun ambil dia, pegang. Dajjal pun belah pemuda beriman ini, wallahu alam dengan apa saya tak tahu, dengan satu alat, sehingga terpelanting satu ke arah sana, satu ke arah sana, dengan ketawa berdekah-dekah dia lalu di tengah-tengah. Kalau aku hidupkan dia, apa kamu nak kata kepada aku? Dia kata, kamulah Tuhan yang hebat. Dajjal pun hidupkan lelaki tadi. Dia punya sihir dia sampai tahap menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan sihir Dajjal juga ialah dia berkuasa untuk mengarahkan mana-mana syaitan, atas pada syaitan lagi. Dia hidupkan lelaki-lelaki soleh ini, lelaki-lelaki yang baik ini hidup. Dajjal tanya, aku dah bunuh kamu tadi, tidakkah kamu mau mengaku aku ni Tuhan? Maka pemuda beriman tadi jawab, bertambah yakin aku, kamulah Dajjal. Kemudian Dajjal rebahkan tubuh dia. Dajjal keluarkan satu senjata, nak potong lehernya, Allah tukar lehernya atau tubuhnya. Kata para ulama sebahagian, leher yang sahih ditukarkan lehernya menjadi tembaga. Dajjal tak boleh mengapa-apakan lelaki itu, dan dia dilemparkan ke dalam api yang dia bawa oleh Dajjal, dan dia selamat pun, sebab api itu adalah air.